Jadi masuk pada hari kedua, bermulalah aktiviti sebenar kami itu untuk masuk ke kawasan pedalaman yang dinamakan sebagai Mayuge. Daerah Mayuge, sebuah kawasan yang agak luar bandar. Jaraknya tidaklah jauh, dia ke arah timur Uganda. Kawasan yang agak kurang pembangunannya, hampir sejam untuk nak sampai ke kawasan pedalaman tersebut. Dan kami dapat lihat sepanjang perjalanan bezanya dengan kawasan bandar. Jalan raya saja kita dapat bezakan dengan jalan yang tak berturap, memang tanah merah. Kemudian kami juga dapat lihat keadaan rumah-rumah di situ sangat berbeza. Dan itulah kali pertama saya lihat rumah yang sebegitu masih lagi wujud pada tahun 2026. Bangunan yang masih dibina menggunakan batu-batu merah yang beratapkan daun pisang, masih lagi ada rumah seperti itu. Sedangkan saya belum lagi tiba di kawasan pedalaman yang sebenar-benarnya kawasan pedalaman. Itulah hakikatnya keadaan luar bandar di Uganda yang jauh beza dengan kawasan bandar. Setibanya kami di lokasi yang sepatutnya hendak ditujui, kami bermula dibawa untuk mengunjungi sebuah masjid yang sedang dibina oleh, saya tidak pasti pihak mana, tapi daripada pihak luar, membangun sebuah masjid baru yang saya rasa insya-Allah boleh menampung sekitar 50 ke 100 orang. Dan di hadapannya ada sebuah telaga ataupun perigi yang masih lagi manual, perigi zaman dahulu. Adanya tempat untuk kita nak tarik menggunakan tali untuk menarik air di dalam perigi tersebut. Bila saya tanya pada penduduk di sana, kebanyakannya adalah orang Islam dan lebih kurang di kawasan kampung tersebut ditempatkan sekitar 8,000 orang yang ada di situ, dan mereka kesemuanya bergantung dengan air perigi ni untuk mendapatkan air bersih. Kemudian saya dibawa pula ke tempat di mana asalnya mereka mendapatkan air selain daripada melalui perigi. Rupa-rupanya tanpanya air bersih daripada perigi, mereka terpaksa mengambil air daripada kawasan tadahan yang memang kelihatan sangat-sangat tidak bersih, apatah lagi untuk nak digunakan sebagai minuman. Tapi di situlah mereka terpaksa untuk menadah air tersebut dijadikan sebagai air untuk mandi, untuk basuh pakaian, untuk minum, bahkan untuk solat, untuk ambil wuduk di situ. Saya rasa agak terkilan dan agak sedih kerana dalam keadaan tahun 2026 yang saya rasa sepatutnya tidak ada lagi keadaan seperti ini. Bahkan di Malaysia juga sukar untuk nak melihat keadaan seperti ini. Sepanjang saya bersama dengan mereka, saya tidak lihat sekelumit pun di wajah mereka dalam keadaan yang mengeluh, yang sedih. Bahkan mereka sangat gembira. Kami diiringi sehingga ke kawasan kampung dan dibawa ke sebuah sekolah. Sekolah yang mereka dirikan hanyalah dengan batang kayu sebagai tiang, daun-daun kering sebagai dinding. Dalam keadaan serba-serbi moden pada hari ini, mereka masih lagi dalam keadaan yang sangat dhaif. Itu saja sekolah yang mereka dapat jadikan tempat untuk menimba ilmu, walaupun tidak cukup sempurna, walaupun dia bukanlah pendidikan yang formal, walaupun mereka tidak punyai buku-buku yang cukup untuk mereka nak belajar, tapi semangat yang mereka tunjukkan sangat luar biasa. Itu satu perkara yang menjadikan saya lebih bersemangat untuk bersama dengan mereka waktu itu. Walaupun kekurangan yang mereka ada, tapi semangat jihad, semangat untuk mereka belajar sangat luar biasa. Yang mana kita harus jadikan sebagai satu pengajaran dalam keadaan kita sempurna dengan apa yang kita ada hari ini, tapi kita tidak bersungguh-sungguh pun untuk mendapatkan apa yang sepatutnya kita kejar. Itulah serba sedikit pengalaman yang saya terima, saya perolehi pada hari kedua bersama dengan masyarakat di Mayuge.